Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zira Zamri dan ini Berita Pagi edisi 1 Januari. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengucapkan selamat Tahun Baharu 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia. Seri Paduka Baginda berdua menzahirkan harapan tahun 2021 akan lebih baik dan rantaian COVID-19 dapat diputuskan menerusi vaksin yang bakal diterima kelak. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah juga menzahirkan harapan agar rakyat terus cekal mengharungi pelbagai ujian, ekoran pandemik COVID-19 serta berdoa supaya musibah yang melanda berlalu pergi. Seri Paduka Baginda berdua amat prihatin terhadap nasib rakyat dan turut sama merasakan segala keperitan hidup rakyat, terutamanya yang kehilangan orang tersayang mahupun punca pendapatan akibat COVID-19. Untuk mengelak dijangkiti, rakyat diingatkan supaya sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan diri serta keluarga dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah sentiasa inginkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jelata terpelihara dan ini amat bergantung kepada kestabilan politik dan pentadbiran negara. Bagi mengekalkan kestabilan, semua pihak, khususnya ahli-ahli politik, sekali lagi dinasihatkan supaya mengurangkan agenda dan ketegangan politik dengan bersama-sama berganding bahu dan memberi tumpuan membela kebajikan rakyat serta mengutamakan proses pemulihan ekonomi negara. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut berdoa agar keamanan dalam negara dapat dikekalkan dengan rakyat sentiasa berpegang pada prinsip rukun negara dan keluhuran perlembagaan persekutuan. Sambil mengajak seluruh rakyat mendoakan negara sentiasa dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta dikurniakan perpaduan dan kemakmuran berkekalan, Seri Paduka Baginda berdua berdoakan pemerintah, pemimpin dan rakyat di negara ini terus dirahmati dan diberkati Allah. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggariskan 5 keutamaan kerajaan pada tahun 2021 dalam usaha memulihkan negara pasca COVID-19. Pertama, mempertingkat tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin COVID-19 yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk keperluan sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia. Pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan yang melibatkan 3 fasa ini akan dilaksanakan seawal Februari tahun depan. Saya bersama petugas-petugas Barisan Hadapan akan menjadi antara orang yang terawal untuk menerima suntikan vaksin ini bagi membuktikan vaksin ini selamat dan berkesan. InsyaAllah, kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas dan pesakit-pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit pernafasan kronik juga akan diberikan keutamaan dalam menerima suntikan vaksin ini. Pemantauan keberkesanan dan keselamatan tetap akan diteruskan oleh bahagian regulatory farmasi negara. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengingatkan program vaksinasi tersebut hanyalah satu langkah pencegahan. Kesemua SOP ditetapkan kerajaan perlu terus dipatuhi rakyat bersesuaian Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan. Keutamaan kedua pula adalah memperkukuh ekonomi prihatin rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan juga bersedia mempertimbang suntikan fiskal strategik sekiranya keadaan memerlukan seperti pakej rangsangan ekonomi yang dilaksana sebelum ini. Namun pelaksanaannya bergantung kepada situasi ekonomi semasa negara. Apabila ekonomi rakyat kukuh, tentulah lebih mudah untuk kita memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Kita tidak boleh leka dan alpa dengan kejayaan yang telah kita kecapi hari ini dan melalui rancangan Malaysia ke-12, satu strategi komprehensif
akan diumum pada awal tahun 2021 bagi memulih dan merancakkan semula ekonomi negara. RMK12 akan memberi tumpuan pada pemacu baharu ekonomi negara seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau. Fokus seterusnya adalah memastikan kestabilan politik demi melindungi kebajikan rakyat dan kepentingan negara. Untuk itu, persefahaman dalam kalangan rakan parti kerajaan Perikatan Nasional akan diperkukuh manakala setiap perbezaan diuruskan dengan teliti. Aspek tadbir urus yang baik akan turut dipertingkat selari hasrat meningkatkan nilai integriti dan membanteras gejala rasuah. Langkah itu akan mewujudkan ekosistem pelaburan yang kondusif, seterusnya mempercepat proses pemulihan ekonomi negara. Sementara itu, Perdana Menteri turut memberi jaminan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara sentiasa dipelihara. Pemantauan komprehensif akan terus dilaksana pasukan keselamatan terhadap kegiatan jenayah sama ada secara fizikal ataupun maya. Kawalan terhadap sempadan dan pintu-pintu masuk negara akan terus diperketatkan manakala sebarang aktiviti pencerobohan atau penhidupan tidak akan terlepas daripada tindakan tegas. Ingin saya ingatkan, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal kedaulatan negara. Kerajaan juga akan terus memantau kadar jenayah baik yang bersifat fizikal maupun atas talian seperti skema yang makin berleluasa di masa ini. Pada tahun 2021, Malaysia juga akan memainkan peranan lebih aktif di pentas global. Jelas Tan Sri Muhyiddin, pandemik COVID-19 telah sedikit sebanyak mengubah the global order dan membuka peluang kepada Malaysia menonjolkan kepimpinan lebih dinamik di persada antarabangsa. Masanya sudah tiba untuk Malaysia muncul sebagai kuasa yang disegani, berani memperjuangkan kemakmuran bersama dan keamanan sejagat secara konsisten. Selain mempererat hubungan dengan jiran tetangga, dalam rantau ASEAN, kerajaan akan terus memperkukuh hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara yang berkongsi aspirasi sama melalui platform yang sudah sedia ada dan yang bakal dipelopori. Dan keutamaan kelima pada tahun 2021 adalah memperkukuh hubungan harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Perdana Menteri yakin perpaduan adalah kunci kejayaan dalam setiap cabaran yang hadir sepanjang tahun depan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap sesiapa yang menghidupkan api kebencian antara kaum dan agama, apatah lagi menghina institusi raja berperlembagaan. Lihatlah, berkat perpaduan dan kesatuan hati kita semua, satu persatu cabaran dan dugaan pandemik COVID-19 dapat kita atasi. Insafi dan hayatilah hakikat ini. Pupuk dan semai semangat bersatu padu, saling memahami antara satu sama lain. Benar, ini tidak mudah, apatah lagi dengan cabaran teknologi yang semakin canggih dan ledakan informasi antara benar, separa benar dan palsu yang berlega di ruangan maya. Syiar Islam juga akan terus dimartabat dengan memenuhi tuntutan maqasid syariah yang menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta tanpa menafikan hak agama lain dalam keadaan negara sedang berhadapan pandemik COVID-19. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu kenyataan berkata, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan melaksanakan pelbagai inisiatif tahun depan bagi memastikan Malaysia mampu mendahului negara-negara membangun lain dalam pelbagai bidang. Ini termasuk mempergiatkan lagi pelan jalinan digital negara jendela khususnya di kawasan pedalaman.
Selain itu, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan sokongan KKMM akan meneruskan inisiatif berpaksikan kemakmuran bersama bagi mencapai cita-cita Malaysia sebagai nadi digital ASEAN. Dalam masa yang sama, KKMM akan memperkukuhkan infrastruktur keselamatan siber negara melalui Strategi Keselamatan Siber Malaysia MCSS 2020-2024. Selain itu, KKMM berusaha merancangkan industri kreatif Malaysia dengan mewujudkan Perbadanan Muzik serta pelan Road to Oscar and Grammy Awards yang akan mengaktifkan bakat-bakat baharu dan penggiat-penggiat seni tanah air. Kementerian juga turut merencanakan penganjuran anugerah nasyid kebangsaan dan antarabangsa yang akan menjadikan Malaysia sebagai pusat tumpuan pembangunan karya seni lagu berunsurkan keagamaan. Dan bagi meningkatkan komunikasi dua hala antara kerajaan dengan orang kurang upaya OKU dan orang asli, Kementerian juga akan mewujudkan unit komunikasi OKU yang diketuai oleh warga OKU mulai tahun depan. Menyambut tahun baru ini, di samping keluarga dan sahabat anda yang terdekat dengan mengikut SOP yang diperlukan. Semoga kita melangkah ke tahun baru dengan semangat dan azam yang baru juga. Selamat Tahun Baru 2021. Thank you. Perang melawan pandemik COVID-19 masih belum tamat, malah kian sengit yang memerlukan kesepaduan rakyat dan Kementerian Kesihatan KKM untuk menanganinya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, usaha KKM membendung penularan COVID-19 dalam negara tetap diteruskan dan kemudahan kesihatan awam dalam mendepani pandemik itu setakat ini masih boleh bertahan. Perjalanan kita masih belum tamat dan peperangan kita semakin sengit dan kita hendaklah bersatu dan kesepaduan kita yang akan membezakan sama ada kita dapat menangani COVID-19 ini dengan baik. Jadi usaha kita ialah untuk membendung penularan COVID-19 dalam negara kita dan setakat ini Alhamdulillah kita masih boleh bertahan tetapi kita masih belum menang lagi. Tan Sri Dr. Nur Hisham melancarkan buku berjudul The Fight Against Uncertainty, Hospital Services Journey in Combating COVID-19 yang dilaksanakan secara maya di Putrajaya. Buku setebal 158 muka surat itu diterbitkan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC Perkhidmatan Hospital memaparkan kompilasi penulisan ringkas dengan foto yang menarik tentang perjalanan petugas barisan hadapan dalam memerangi COVID-19. Sebanyak 350 buku dicetak melalui sumbangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan akan diedarkan kepada KKM, Pengarah Kesihatan Negeri, kementerian dan agensi lain, universiti serta Persatuan Hospital Swasta Malaysia. Orang ramai yang berminat melihat buku itu boleh melayari laman rasmi KKM. Baik, susulan peningkatan mendadak wabak COVID-19 di Kelantan sejak akhir-akhir ini, Kerajaan Negeri Kelantan mencadangkan beberapa penambahbaikan dalam prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan wabak. Antaranya tidak menggunakan penghawa dingin di masjid selain meningkatkan pemantauan di masjid bagi memastikan setiap jemaah benar-benar patuh pada SOP ditetapkan. Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Izzani Husin berkata, berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Kelantan JKN, kes COVID-19 di negeri berkenaan meningkat mendadak iaitu 200 kes dalam tempoh 5 hari sejak musim cuti sekolah. Sejumlah 54 kes adalah dari zon merah. Melalui kajian rawak, pihaknya mengenal pasti wabak COVID lebih cepat merebak di masjid, surau serta pondok berbanding tempat umum lain seperti pasar raya, pasar basah serta majlis kenduri. Jadi keputusannya tadi JKN telah mohon daripada MAIK, pertamanya masjid seboleh-bolehnya tidak guna aircon. Kerana kita tengok aircon ni dia kajian pun dia cepat sikit merebak. Yang kedua, SOP, pematuhan SOP di masjid diperketatkan
Umpamanya sebelum ni kita minta supaya bawa sejadah sendiri, pakai mask, basuh dan sebagainya, dan berada dalam masjid dalam tempoh yang tidak lama, tidak bersalaman dan sebagainya. Jadi pemantauan perlu dibuat supaya SOP ini benar-benar berlaku di masjid. Mengenai pondok, kita cadangkan supaya ditutup untuk 2 incubation period, iaitu selama 28 hari. Tertutup untuk pengawalan perabkan. Beliau menyatakan selepas mesyuarat khas Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut, Dato' Dr. Izani berkata, mesyuarat khas itu juga telah mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN agar individu dari zon merah yang memasuki Kelantan dalam tempoh 72 jam perlu menjalani ujian saringan. Setakat ini hampir 800 kes COVID-19 dilaporkan di Kelantan. Dalam pada itu, semua aktiviti di pantai sekitar Langkawi dibenarkan beroperasi seperti biasa. Namun, perlu terus patuhi SOP seperti penjarakan fizikal. Sebelum ini ada dikeluarkan notis melarang sebarang aktiviti pantai mulai 5 petang pada 31 Disember 2020 oleh pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Langkawi, Asisten Komisioner Syariman Asyari dalam kenyataannya berkata, notis yang dikeluarkan sebelum ini ditarik balik kerana telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Pihak berkuasa akan terus membuat pemantauan bagi memastikan pematuhan SOP dilaksanakan. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Syarikat pengimport daging sejuk beku yang dipercayai dalam kartel daging haram bakal didakwa di mahkamah tidak lama lagi. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata kertas siasatan terhadap syarikat beralamat di Johor Bahru itu hampir lengkap selepas kementerian memperoleh keputusan analisis daging daripada Jabatan Kimia Isnin lalu. Menurut Dato' Rosul, syarikat berkenaan dipercayai membuka bungkusan kotak daging yang diimport, kemudian membungkusnya kembali dengan meniru logo jenama syarikat pengeluar daging sejuk beku terkemuka di Malaysia dan meletakkan logo halal JAKIM yang tidak sah. Masa yang agak lama terpaksa diambil untuk membawa syarikat itu ke muka pengadilan. Berikutan sampel daging yang terlibat perlu dihantar ke makmal Jabatan Kimia terlebih dahulu. Dato' Rasul bercakap kepada media selepas menyempurnakan program Food Bank Malaysia di Kampung Lubuk Periuk, Kuala Berang, Terengganu. Beliau berkata rakyat tidak perlu gusar kerana berdasarkan maklumat Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS, syarikat tersebut hanya mengedarkan daging kurang daripada 1% untuk pasaran di seluruh Malaysia. Menarik kereta yang tidak mampu dibayar oleh peminjam kepada bank dipercayai didalangi kumpulan kongsi gelap yang aktif di negeri Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata, ia antara kegiatan yang dijalankan geng terbabit selain aktiviti jenayah dan pengedaran dadah. Perkara itu terbongkar susulan kejadian bunuh melibatkan seorang penarik kereta dipercayai anggota kongsi gelap dari Selangor. Ia didakwa berpunca daripada rasa tidak puas hati kongsi gelap lain dari Johor iaitu geng Ngo Sikki kerana memasuki kawasan mereka pada 20 Disember lalu. 5 individu telah didakwa di mahkamah dan polis kini memburu seorang lagi suspek dikenali sebagai Tan Kim Bung berumur 36 tahun yang dipercayai ketua sindiket berkenaan.
alamat terakhirnya di Batu Pahat, Johor. Menurut Datuk Ayub, kereta yang ditarik tidak diserahkan kepada bank, sebaliknya dijual dan diletakkan pelekat khas serta hanya boleh bergerak di kawasan atau negeri yang dikuasai kongsi gelap terbabit. Fenomena ombak besar membadai pantai di Terengganu menjelang Tahun Baharu 2021. Keadaan berbahaya itu berisiko kepada penduduk yang tinggal di pesisir pantai memandangkan negeri itu masih dalam fasa monsun timur laut. Tinjauan RTM di sekitar pantai Miami di seberang Takir mendapati air melimpah ke jalan raya utama menuju ke jambatan angkat di Bandaraya Kuala Terengganu. Keadaan itu memaksa pihak polis menutup sebelah laluan di tepi pantai bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Pengarah Meteorologi Terengganu, Rosli Zakaria, menasihatkan orang ramai berwaspada dengan situasi ombak besar yang melanda di perairan negeri itu. Meta Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga, iaitu kelajuan angin dijangka melebihi 60 km sejam dengan ketinggian ombak melebihi 4.5 meter. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 3 Januari 2021. Beliau berkata demikian di Kuala Terengganu. 2,318 notis saman dikeluarkan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman dalam satu operasi khas ambang Tahun Baharu di Plaza Tol Jalan Duta Kuala Lumpur malam tadi. Ia merangkumi pemeriksaan pelbagai kenderaan yang memfokuskan kesalahan lalu lintas seperti memandu tanpa lesen, cukai jalan tamat tempoh, nombor pelik pendaftaran mengelirukan dan lain-lain kesalahan. Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman, Deputi Superintendent Polis Huzaili Yaakob ketika ditemui menyatakan tindakan tegas akan diambil jika pemandu ingkar dan mengambil sikap sambil lewa terhadap undang-undang jalan raya. Banyak nasihat dan banyak penguatkuasaan telah dibuat. Tapi ini lebih pada individu tu sendirilah. Memang kita akan strict, dan arahan daripada pucuk pimpinan pun memang nombor fancy ini menjadi salah satu yang satu kesalahan yang kata orang tu yang tidak diindahkan sangatlah. Jadi itulah saya percaya selepas ni mungkin tindakan yang lebih drastik akan dibuatlah. Operasi yang melibatkan 29 pegawai dan 190 anggota itu tamat jam 12:30 malam. Sementara itu, 3,043 saman notis dikeluarkan di atas pelbagai kesalahan dalam Ops Ambang Tahun Baru 2021 yang dilakukan di 15 lokasi seluruh negara oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menurut Ketua Pengarah JPJ Datuk Zailani Hashim, 10,000 kenderaan diperiksa dan 2,055 buah kenderaan diambil tindakan. Kita sengaja pilih lokasi seumpama ini supaya satu bentuk kawalan kenderaan tu agak lebih menyeluruh kita boleh buat, dan pada masa yang sama tidak mengganggu lalu lintas secara signifikan, secara ketara. Sebab itu sebenarnya hajat kita. Kuat kuasa checking kita buat, tapi kita tidak menyusahkan orang. Itu sebenarnya. Tapi kita tak boleh kompromi dengan kesalahan yang boleh melibatkan kemalangan, seperti cermin gelap ke lampu HID. Tambah beliau, seramai 1,072 anggota JPJ terlibat dalam operasi ini. 6 agensi yang terlibat antaranya PDRM, Jabatan Imigresen, Agensi Antidada Kebangsaan AADK dan Jabatan Alam Sekitar.
Sukan, Litar Antarabangsa Sepang SIC akui menanggung kerugian hampir 50% pada tahun ini akibat pandemik COVID-19. Pembatalan perlumbaan kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Sepang pada musim ini turut memberikan impak besar kepada SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif melalui satu kenyataan media berkata pembatalan perlumbaan berprestij dunia itu pada 31 Julai lalu memberi kesan terhadap aktiviti penyewaan litar yang merupakan penyumbang utama kepada pendapatan litar berkenaan. Lebih mengeruhkan keadaan, majoriti penggunaan dan penyewaan litar adalah dari syarikat dan penganjur antarabangsa. Tambahnya, jadual perlumbaan tempatan termasuk Malaysia Championship Series MCS juga terpaksa dipinda. Selain itu, proses membaikan, pemulihan dan menaik taraf infrastruktur SIC terpaksa ditangguhkan demi mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara MKN dan kerajaan. Selepas diumum sebagai pemain tengah terbaik dalam Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2020, kini nama Safawi Rashid disenarai bersama beberapa bintang dunia seperti bekas pemain Barcelona Andres Iniesta serta penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min dalam kalangan 24 calon bagi Anugerah Pemain Terbaik di Asia Fox Sport musim ini. Lebih membanggakan, pemain berusia 23 tahun itu tampil sebagai wakil tunggal Asia Tenggara yang berjaya menempah nama dalam senarai itu. Antara pemain terkemuka lain yang turut tersenarai adalah Huang Hee-chan, Takefusa Kubo dan Matthew Ryan yang masing-masing beraksi bersama Liga Jerman, Spanyol dan Inggeris. Safawi sah bakal beraksi bersama Johor Darul Takzim JDT musim depan selepas tidak menyambung kontrak bersama kelab Portugal Portimonense SC. Safawi yang menyertai Portimonense secara pinjaman pada Oktober lalu hanya sempat beraksi selama 53 minit bersama skuad bawah 23 tahun saingan Primeira Liga Portugal B23. Memakai pelitup muka. Amalkan penjarakan fizikal di mana-mana sahaja. Menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum masuk ke premis. Gunakan pensanitasi tangan. Amalkan pembudayaan norma baru dalam kehidupan. Berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Zira Zamri mewakili seluruh warga Berita RTM mengucapkan selamat Tahun Baharu 2021. Dan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.